Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengizinkan kita untuk kita bersama pada pagi ini. Pada pagi ini kita berada dalam kuliah khas online di bawah tajuk Azam Baru di Tahun Baru 2023. Anjuran dan tajaan Grup Infak Masjid Darsa 16. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan semua para penaja kita di dunia dan juga di akhirat. Amin. Diperkuatkan semangat, keazaman untuk menjadi yang lebih baik daripada yang lepas-lepas. Diangkat derajat di sisi Tuhan, dijauhkan daripada kemurkaan dan didekatkan dengan keredaannya. Amin. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, yang pertama ialah bersama-sama kita bersyukur di atas nikmat dipanjangkan umur sehingga dapat umur kita mencecah tahun baru 2023. Kita harap dengan rasa syukur di atas pertambahan umur, sehingga umur dapat menjelang tahun baru ini, akan menambahkan lagi umur kita. Dan sebenarnya panjang umur itu tidak diukur pada angka, tapi diukur pada pengisian dalam umur. Mungkin seseorang itu usianya tak panjang, tapi yang diisi dalam umurnya banyak. Maka seseorang itu pada hakikatnya ialah seperti orang yang umurnya panjang.
Sebagai contoh, Imamuna, iaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi umurnya hanyalah 45 tahun sahaja. Tapi 45 umur Imam Nawawi itu seperti umur lebih daripada itu. Sebab karangan ataupun tulisan, penghasilan kitabnya sampai ratusan buah kitab. Sebagai contoh, kitab Riyadhus Shalihin saja, hampir-hampir tidak ada orang yang tak pernah dengar kitab yang bernamanya Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iaitu hadis-hadis Nabi yang disusun berpandukan ataupun penghasilan hadis-hadis yang membentuk akhlak. Itulah kitab Riyadhus Shalihin. Maka begitulah pembacaan terhadap umur panjang, iaitu tidak diukur pada angka, tapi diukur pada pengisian di dalam umur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seseorang itu umur dah panjang sekalipun, sampai ratus tahun, 100 tahun lebih, tapi tak ada apa sangat diisi dalam umur dia, mungkin kita kata umur panjang tapi tak sembahyang. Apa erti umur panjang tapi tak ada nilai? Jadi subhanallah, kita harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Sampai hari ini kita berada pada tanggal 2 hari bulan 1 2023. Kita bersyukur terhadap Allah bagi, terhadap tambahan umur yang Tuhan bagi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada takdirnya kita akan mati pada 10 tahun lagi ataupun 20 tahun lagi. Dengan syukur itu Allah tambah lagi. Sebab syukur menambahkan nikmat. Seperti mana yang Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, aku pasti akan menambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Kalau Allah tambah lagi angka pada umur kita, kita boleh sembahyang lagi, kita boleh puasa lagi, kita boleh pergi umrah lagi, kita boleh sebut nama Allah lagi. Jadi nilainya tentulah lebih daripada orang yang tidak sampai pertambahan umur. Jadi itu nilai kepada mensyukuri nikmat bila mana kita masuk tahun baru. Penting, apa pentingnya meletakkan azam di tahun baru? Yang pertama, kita kena set. Walaupun hari ini bukan 1 tapi 2 dah, tetapi masih kita berada di awal tahun. Letakkan azam ni bukan letakkan niat. Azam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu keazaman yang kuat ataupun niat yang kuat nak melakukan amal yang baik. Dia bukan lintasan aku nak buat semata-mata, tapi aku nak buat. Itu dia panggil azam. Kadang-kadang kita mendapat balasan pahala dengan hanya kita meletakkan azam.
Kita bukan buat lagi pun, kita letak azam je. Azam ni satu niat yang kuat nak melakukan, dia panggil azam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang Nabi sebut dalam hadis, dia ni Nabi cerita bila sampai di akhirat esok, dia terkejut melihat gunung-gunung pahala yang Tuhan persiap dan persedia untuk dia. Sedangkan amal-amal itu dia tak pernah buat pun. Tuan-tuan bayangkan gunung-gunung pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan bukit pahala, gunung-gunung pahala. Akhirnya dia heran dan dia bertanya Tuhan, ya Allah Tuhanku, ini pahala apa ya Allah? Ini pahala apa ya Allah? Ini pahala apa ya Allah? Allah kata tu pahala umrah hang. Itu pahala jihad hang. Dia kata aku tak buat pun lagi Tuhan. Tapi Allah kata hang niat. Faham tak? Hang niat berarti hang berazam nak buat. Tapi hang tak sempat buat. Yang pertama, tak sempat ni mungkin sebab takdir, umur tak sampai, ataupun kesempatan tak ada. Contoh kita kata, kalau aku kaya, aku nak keluarkan zakat, tapi tak ada yang kaya sampai mati. Sampai mati tak ada nak kaya. Tapi kita kata, kalau aku kaya, aku nak keluarkan zakat. Contoh, kalau aku menega macam mereka, aku nak bantu tahfiz tu, aku nak tolong orang-orang miskin, orang fakir, aku nak support ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim. Aku nak buat tu, aku nak buat ni, aku nak buat tu, aku nak buat ni. Itu maknanya meletakkan azam. Kalau aku berkesempatan, aku nak buat, tapi tak sempat buat, kita akan mendapat pahala sekalipun kita tak sempat buat. Bayangkan, niat saja, berazam saja sudah jadi gunung-gunung pahala. Macam mana kalau sempat buat? Itulah yang Nabi maksudkan, niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Tu amal tak buat lagi, baru niat nak buat, tapi dah ada pahala dah. Itulah pentingnya meletakkan azam di tahun baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab masuk tahun baru berarti bertambah umur. Dan dalam waktu yang sama ialah juga masa yang menghampiri kepada semakin dekat saat pengakhiran kita di dunia. Itu satu bab pula. Bertambah umur berarti kita semakin pendek usia. Rasulullah Muhammad dah umur 53 dah. Kalau dalam takdir mati umur 60, tinggal 7 tahun lagi. Lepas tu tahun depan masuk lagi 54, berarti tinggal 6 tahun lagi. Tahun depan tambah lagi 57. Jadi makin pendek tak? Dalam waktu duk syok, kena muhasabah sama. Umur makin pendek. Faham tak? Dia balance. Bertambah umur sebab boleh beramal soleh lagi, tapi kena bersiap sebab masa umur terpadam semakin dekat. Umur ni dia macam lampu, macam pelita. Habis minyak dia akan padam. Begitulah umur kita, sampai masa dia akan habis.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan biar bertambah umur tak niat apa. Dia ni dalam kita nak niat ni, kita kena letak niat yang pukai-pukai, niat yang besar-besar, yang hebat-hebat. Yang niat sikit tapi pahalanya besar. Apa dia perkara yang kita niat sikit tapi pahalanya besar? Kalau berkait dengan orang, kalau berkait dengan orang, kalau berkait dengan kita seorang je. Aku ni main tahun baru ni, aku nak main tajuk, aku tak mau tinggal lah. Contoh tu untuk kita seorang. Ataupun kita kata, aku soalan Sayyidina Muhammad, tahun ni aku nak baca Quran sehari 2 muka. Niat lagi macam tu. Jadi kita niat. Nanti kalau kita buat mengikut niat kita macam tu, tu setakat kita. Tapi hak besar kalau kita bersangkut dengan orang. Allah Sayyidina Muhammad. Contoh, aku tahu ni aku nak ajak, paling kurang aku target aku nak ajak 3 orang main kuliah. Contoh, tak ada niat itu. Kalau semua orang niat 3 orang, lama penuh ni rumah apa ni, Dewan Ustaz Rashidan tak cukup dah ni. Tapi tak apa, biar tak cukup. Saya pernah pergi ziarah satu orang tok guru, ulama muda di Kelantan, Abu Ya Aswad. Bila dia tahu saya nak sampai, hebat mereka sebab mereka ra'i tetamu. Tok guru sendiri sembelih kambing, dan bukan sakat dia sembelih, dia masak lagi pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila sampai-sampai dia kata, ana nak mandi dulu, ni peluh ni, baru lepas masak. Bila makan soalan Sayyidina Muhammad, sedap orang masak, kita pulun lah. Tu pula kita makan di rumah Tok Guru. Makan Tok Guru, Tok Guru jangan makan sikit. Kalau Tok Guru bagi green light, makan banyak. Kalau Tok Guru kata jangan banyak sangat makan, kalau makan sikit ikut Tok Guru. Lepas tu kata makan. Lepas tu kata, bila Tok Guru bagi lampu hijau, makan, pulut. Sebab tidak ada tempat yang paling halal melainkan di rumah para ahli ulama. Berkat. Akhirnya pulun. Bila pulun, kita dah cukup dah. Dia tambah, Ustaz, tambah. Cukup dah. Tambah. Dia ambil. Orang ni kadang-kadang, tuan-tuan, dia segan. Dia tak apa. Sebenarnya di mulut tak apa. Kalau boleh di hati, nak lagi. Jangan percaya cakap mulut dia. Sayyidina Muhammad. Sebab saya tengok ramai macam tu. Jadi bila kita tambah, di muka dia nampak lega. Alhamdulillah, Tok Guru tambah. Ambil buh. Jadi dia, Tok Guru tambah, boleh ya. Lepas tu gaya Nabi, dia tambah Nabi. Cukup. Tambah. Cukup dah Ustaz, cukup. Akhirnya dia buh. Orang nak tambah, orang buh kuih sikit, dia tambah kuih banyak. Apa dia kata? Biar tak habis. Rupanya biar tak habis sebab hak tak habis tu untuk nak murid dia. Faham tak? Jadi maksud saya, soalan Sayyidina Muhammad, kita niat ni biar yang pukai-pukai. Aku tahu ni, aku nak ajak orang main mengaji. Kalau kita main seorang, dapat kita seorang je. Tapi kalau dia main mengaji, 2 kita bawa, dapat tak tambahan pahala kita? Lepas tu kita ajak lagi orang lain pula. Lama-lama penuh, kena buat besar lagi lah rumah ni.
Saya teringat ayah saya. Ayah saya ni waktu dia muda, kami kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Sabtu mai saya turun untuk guru. Orang kampung panggil Tok Guru Haji Pin, Tuan Guru Haji Arifin. Dia Tok Guru kampung, tak buka pondok, tapi dia mengajar surau ke surau, masjid ke masjid. Hari Sabtu ni ada satu pengajian umum perdana di Pondok Lanai di bawah asuhan Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, Tok Guru besar di Badi, di Kedah dulu. Allah Sayyidina Muhammad. Tok Guru JP ni dia tak ada kereta, bahkan motor dia pun tak ada. Anak dia yang bawa, dia pergi mengajar. Anak dia main hantar rumah ayah, bagi salam. Ayah saya pun keluar. Ya Tok Guru, cikgu boleh bawa saya pergi mengaji tak Pondok Lanai? Nak tak boleh jugalah. Mana gamak keluar tak boleh. Ayah saya ada kereta. Dia ajak ayah saya pergi mengaji, pergi bawa dia pergi mengaji di Pondok Lanai. Biasanya dia naik bas pergi mengaji, tunggu bas marah di Kuala Pegang tu pergi mengaji. Tapi kalau dia pergi seorang, dapat ke dia seorang, faham tak? Dia ajak ayah saya, pergilah. Ayah saya pula mengaji, kata guru tak faham. Tok Guru Jomak dia Pelik Kelantan, dia telur lagi pula. Nak tangkap berbutir tu susah. Lepas tu minggu depan Tok Guru Haji Pin main pula. Cikgu boleh bawa tak saya pergi ke pondok cikgu? Boleh pergi. Minggu depan dia main lagi. Tok Guru boleh tak? Ustaz, cikgu boleh bawa saya pergi pula? Boleh. Akhirnya ayah saya pun jadi khadam Tok Guru. Faham? Jadi asal saya tak nak planning ngaji, akhirnya jadi khadam Tok Guru. Bawa Tok Guru pergi. Dari dia pergi seorang, bawa mak pergi pula. Dari tak beli kitab sampai beli kitab. Dari tak faham sampai faham. Rupa mengaji ni lama-lama faham. Lama baru boleh tangkap. Oh, sepatah. Bila dia faham, dia kata, Tok Guru ni kata kat dia ni. Bila dia faham, dia kata tu kata kat dia pula. Mengajar tasawuf, Tok Guru pandai macam hati aku. Akhirnya setiap masalah dia selesai, 1, 2, 3. Akhirnya dia syok mengaji. Faham tak? Sampai dia akhirnya jadi anak murid kanan Tok Guru Jomak Lanai. Ayah saya kalau hari raya Saudara Sayyidina Muhammad, lepas bayar raya di kampung, balik rumah, start motor, pergi mana ayah? Kubur Tok Guru dia. Sebelum ziarah mak ayah dia ziarah dulu Tok Guru dia. Dan Tok Guru Jomak Lanai ni waktu mana dia nak ajak kitab hak besar tu, kitab Martabat 7, ayah saya dipilih sama untuk mengaji pukul 11 malam. Faham tak? Siapa dapat pahala? Tok Guru Jipin tu. Set macam tu nak semua nak? Tambah ahli. Saudara Sayyidina Muhammad ajak orang mengaji. Jadi kalau kita set macam tu, kita akan dapat pahala lebih. Mana kita cari mad'u, cari orang main mengaji, biar tak celuih sampai kena buka tu pintu tu. Ni ruang banyak kosong lagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Mana buat untuk kita mendapat lebih daripada yang sepatutnya. Allahu Akbar. Bila seorang tu mendapat petunjuk dengan sebab kita, dia lebih baik daripada kita mendapat kenderaan yang paling mewah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humarin na'am
Seorang laki-laki mendapat petunjuk dengan sebab kamu lebih baik daripada kamu mendapat seekor unta merah. Unta merah kenderaan yang paling baik zaman Rasulullah. Kalau kita kata Merc itu kenderaan terbaik, Volvo, Jaguar, Bentley, apa lagi lah sebutlah. Tapi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan mendapat petunjuk dengan sebab kamu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya, lebih baik daripada kenderaan yang paling mewah sekali. Jadi maknanya, di samping kita menambah amal soleh buat kita, tambah juga amal soleh untuk orang lain. Sebab kalau semata-mata kita sahaja baik, dia panggil kita orang soleh. Tapi kalau kita setakat kita baik tak cukup, kita nak orang lain pun baik macam sama kita baik, maka kita dipanggil siapa? Maka kita dipanggil muslih. Dia ni bukan setakat soleh, dia muslih. Sallallahu alaihi Muhammad. Soleh dia seorang baik, muslih dia turut menjadikan orang baik macam dia. Itu muslih. Ya subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Itu azam yang kita letak di tahun baru. Pasal apa penting meletakkan azam di tahun baru ni? Sebab baiknya, sebab kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma asyraqat bidayatuhu ahraqat nihayatuhu. Sesuatu yang pada mulanya dah bersinar akan terbakar akhirnya. Maknanya setiap kejayaan yang hebat dia mesti bermula daripada sinar. Faham tak? Dia mesti ada sinar. Ni sinar pun tak ada ni. Nak ada apa? Mana mungkin ada api? Sinar pun tak ada. Maknanya biar ada sinar, nanti akan terbakar. Itulah penting mengasaskan niat yang baik di awal tahun. Macam mana kalau kita mati belum sempat sampai ke akhir tahun? Target kita, aku nak buat hak ni tahun ni, sampai akhir tahun, tapi umur tak sampai pun akhir tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dikira beramal sekalipun kita tak beramal. Itu rahmat Allah. Contoh, orang yang biasa main ngaji, saban tahun mengaji. Tiba-tiba sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sakit menyebabkan uzur, tak boleh mengaji. Tapi walaupun duduk di rumah, tapi hati duduk di masjid, hati duduk di kuliah. Allahumma salli ala sayyidina. Orang tu dia kira menghadiri kuliah sekalipun tidak hadir kuliah. Kalau kita mati sebelum akhir tahun, Allah kira hak kita buat sallallahu alaihi Muhammad walaupun kita tak melakukan. Itu penting meletakkan asas niat yang baik di awal tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, niat-niat yang baik memberi manfaat kepada sukses kehidupan kita sepanjang tahun. Contoh, mungkin dalam takdir Allah, kita pada sekian-sekian bulan, sekian-sekian hari, tarikh akan berlaku kemalangan, contoh. Tapi dengan sebab tujuan yang baik, bila kita tujuan yang baik, tentulah kita mendoakan, ya Allah, bagilah aku dia boleh buat, bolehkanlah aku, wahai Tuhan, aku boleh melakukan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu hak kita dalam takdir tak boleh buat dengan sebab sakit ke apa ke. Dengan sebab kita berdoa, akhirnya bala tu diangkat. Sebab Nabi sebut la yuradul qada illa bidu'a. Setiap ketentuan Tuhan itu tak dapat ditolak melainkan dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ni memang hebat. Doa memang hebat. Kalau orang perang, doa tu bagai senjata. Kalau kita anggap balak depan kita ialah musuh, maka dengan doa itu dapat menghapuskan dan mengalahkan musuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, dalam perang Badar, banyak pimpinan-pimpinan Quraisy terbunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali Abu Sufyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia macam ni. Ada seorang sahabat Nabi, kalau tak salah ingat, Khabbab bin Al-Aras. Dia kena tangkap dalam perjalanan nak keluar berhijrah, kena tangkap. Bila kena tangkap, akhir pembesar-pembesar Quraisy yang tangkap dan ikat dia tu kata, macam mana kalau tempat hang ni ganti dengan Muhammad? Ketika tu dia sebut, aku tak merelai kalau tempat ini diganti dengan Muhammad. Maknanya Rasulullah ganti tempat tu hang lepas. Dia kata, Rasulullah SAW, Muhammad, aku kata dia, kalau Rasulullah SAW tercucuk hanya dengan sebatang duri, aku tak rela. Aku tak sanggup dan aku tak rela. Ni nak ganti tempat aku macam ni. Aku lepas ganti dengan Rasulullah. Jawapan dia tu mengundang mereka gelak. Ha gelak. Termasuk yang gelak itu ialah Abu Sufyan. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia membalas lepas tu gelak dan ketawa tu dengan dia kata, ya Allah, hapuskan, dia sebut nama, ya Allah, hancurkan dia tu, hancurkan dia tu, hancurkan dia tu. Allahumma alaika, dia sebut, ya Allah, hancurkan mereka ni seorang-seorang. Ketika dia sebut, ya Allah, hancurkan orang ni, dia sebut nama, hak gelap tu diam. Setiap yang gelap tu, setiap yang gelap semua berhenti diam dan muka berubah. Bila sampai tak Abu Sufyan, Allahumma alaika bi Abi Sufyan, ya Allah, hancurkan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ketika disebut dihancurkan, dia stun macam kiper stun. Dia stun. Atau macam orang bom, kita menyungkuk, menyerap. Itu Abu Sufyan lakukan ketika dia didoakan kehancuran pada dia. Dia pun tak tahu macam mana, apa sebab yang dia boleh jadi macam tu. Faham kata, doa itu senjata. Dia pergi macam tu, syum, syum, syum. Bila doa pada Abu Sufyan, dia mengelak daripada doa tu. Akhirnya Abu Sufyan sahaja yang tak terbunuh dalam perang Badar, selamat dalam perang Uhud, selamat dalam perang Ahzab, dan masuk Islam pada ketika pembukaan Mekah, sampai melahirkan anak yang hebat pula, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Sayyidina Muawiyah? Penulis wahyu Rasulullah. Bahkan jadi siapa lepas tu? Penyambung pemerintahan Khulafaur Rasyidin
yang mengasaskan kerajaan Bani Umayyah, sampai berintetan kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Saljuk di Mesir, kerajaan khilafah bersambung sampai menyambung kepada khilafah Uthmaniyah di Turki yang jatuh pada 3 bulan Mac 1924. Ni 2003 kan? 2023 dah. Tahun depan Ta'ala Sayyidina Muhammad 3 bulan 3 2024 genaplah kejatuhan khilafah Uthman di Turki 100 tahun. Dan Nabi dah janjilah setiap tahun akan lahir mujaddid yang akan memperbaharukan balik urusan agama. 1 tahun mesti ada satu orang yang akan tokoh memperbaharukan balik urusan Islam dan agama. Orang Islam yakin mujaddid kurun ini ialah Imam Mahdi alaihi salam, Allah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, mana orang Islam menanti kezuhuran Imam Mahdi seperti mana orang Yahudi menunggu kedatangan Dajjal, Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka tahun ini tahun yang sangat mencabar. Tahun ini tahun yang sangat mencabar. Sebab bila mana Islam nak bangkit, tentu ada yang menghalang. Allah Sayyidina Muhammad. Islam yang akan bangun balik, mesti ada yang menentang. Ni kita pun tak boleh baca zaman depan dan zaman apa. Yang pasti, saat yang duduk depan kita, saat yang sangat menguji keimanan kita. Persiapkan dengan amal yang soleh, kekuatan jiwa yang kuat untuk berdepan dengan sebarang ujian di hari depan. Orang Islam tak ada lain, tambah amalan dia, tambah amal soleh. Moga-moga dengan berkat amal soleh, Allah pimpin kita, Allah pandu kita, Allah letakkan kita di dalam saf kebenaran di akhir zaman, dan kita tak termasuk dalam kelompok yang menentang Islam. Kita tak duduk di pihak musuh Islam, kita duduk di pihak pejuang-pejuang Islam. Kita duduk di pihak yang Nabi merestui dan meredai kita. Kita tak duduk dalam golongan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia semarakkan cinta kepada Allah dan Rasul, semarakkan pengajian-pengajian, hidupkan balik ilmu, tambahkan amal yang soleh. Semoga Allah selamatkan kita semua daripada malapetaka dunia dan juga malapetaka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah kabul hajat kita dan kita mudahkan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah timpalkan pahala untuk semua para penaja kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri.